lagi. Hai Kembang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Meeting pukul 10 ya. Dan tapi sebenarnya pukul 9. Jadi saya tak tahulah penasib follower saya kat IG kejap lagi. Hai Kembang. Halo, Kavi. Dekat mana? Dekat airport Kavi, baru turun. Kejap. Alamak, kesian. Kejap, nak buang bas. Okey, boleh nak buang. Kejap Kavi. Okey, busy bagi kita. Halo Kavi, apa khabar? Sihat. Tak Awak tadi, tak pakai mic lagi. Oh, pakai. Siap pakai. Cepat betul Jux invite awak masuk ya. Okey. For introduction. Kavi, dengar tak? Dengar jelas. Kavi ni lambat lah Kavi. Saya tadi lambat. dekat Diorang flight oyak. tadi. Ya ke? Poster dia orang oyak ke 10 kat kita. Malahnya kita. Saya turun dekat emergency tadi, dekat flight tadi. Oh, ya ke? Enggak apa-apalah Kavi. Cantik Kavi, patutlah. Wah, perempuan. Kalau awak pilih Lucina, dia saya. Dia mengandung Kavi. Oh, kita awak boleh cukup. Cuba awak cucuk kita. Mengandung juga. Oh ya ke? Boleh kita. Semua boleh. Semua boleh. Iqbal, Semua on. apa perkembangan terbaru Iqbal? Perkembangan terbaru, perut saya kembang. Career ya? Career ke, percintaan ke, kita nak tahu perkembangan terbaru Iqbal yang Iqbal rasa kita perlu tahu. Saya ni, cerita saya boring lah Kak Afi sebenarnya. Yang terbaru sebenarnya saya banyak hadiri program-program TV di Indonesia ni, tapi bukan kita join masuk TV, tapi sekarang saya dah biasalah ke stesen TV, selalu jumpa artis, mereka semua. Lepas tu dah prepare untuk recording lagu, cuma belum jumpa lagu yang baru lagi lah. I see. Okay, kita nak tanya soalan straight lah, tak nak pusing-pusing kan. Okay, Ya, Kak Vi. kita nak tanya Iqbal, soalan yang pertama. Orang kata Iqbal ni sekarang ni merajuk lagi ke? Ataupun adakah merajuk ni dah menjadi trend dalam diri awak sebenarnya? Sebenarnya saya datang ke sini bukanlah semata-mata merajuk Kak Vi. Cuma dia macam mana Vi? Pada masa yang sama urusan bisnes, dan pada masa sama saya nak lebih bersendirian gitu kan. Sebab di Malaysia pun saya bukanlah banyak jumpa orang. Kalau live di TV pun biasanya kita live by Skype aja gitu kan. Jadi yalah, kadang-kadang bila saya duduk sini adalah kadang-kadang sedih gitu, teringat di Kuala Lumpur rumah kan. Faham? Jadi kalau merajuk ni sebenarnya orang kata merajuk itu trend. Merajuk ni sebenarnya siapa yang nak kena pujuk merajuk ni sebenarnya? Adakah perlu diteruskan merajuk? Macam ni lah, makan, shopping, jalan-jalan. Ni pun saya baru balik dari Bali ni, 3-4 hari. Tak adalah merajuk, kena pujuk, menangis ke, tak ada. Dia merajuk dalam rasa gitu. Gitu. Tapi kita diam, tak ada. Saya bukan jenis yang meluah. Saya jenis yang diam, lama-lama settle sendiri macam tu je. Okey, kita ke soalan yang berikutnya. Itu merajuk, saya rasa ini soalan ni semua daripada netizen tau. Okey. Oh, tak apa, saya open je. Apa dua yang saya ambil daripada netizen, mengenai kenyataan balas Iqbal mengenai offer GSP untuk PA baru RM10K. Komen sedikit. Macam mana ya, sebab itu tak sama dengan situasi saya dulu. Dan saya syarat saya kerja dulu 1 tahun
hampir satu tahun tidak ada gaji dulu. Dan saya perform banyak perkara, banyak barulah dapat gaji 1,000 lebih macam tu. Itu pun tak ada sleep lagi masa tu. Jadi yang sekarang ini tak apa, kalau nak cari PA apa-apa terserah lah, itu hal dia kan. Cuma yang saya sentuh tu apabila mention saya gaji saya 100,000. Jadi saya rasa tak ada lah sampai 100,000. Sama je basic dengan lain. Sebab itu mengundang fitnah seolah saya kaya itu atas hasil daripada kumpul duit daripada dulu. Padahal waktu saya habis bekerja, wang saya tinggal RM500 sebab saya bagi dekat mak ayah kat kampung semua, beli aircon, beli peti macam tu lah kan. Jadi tidak adil lah untuk saya kalau 100,000 begitu. Kalau betul, saya sejujurnya sekali pun tidak pernah menerima 100,000. Kalau nak tengok bank statement, saya boleh bagi. Hal-hal yang konten, saya boleh buat konten. Hal-hal yang serius saya tak akan putar belik. Apa dia lepas okay. Alright, bila Iqbal kata pasal konten, pasal yang serius, rata-rata macam sekarang ni tak tahu yang mana satu konten, yang mana satu serius. Sebab katanya Iqbal ni macam buat sesuatu untuk konten dan ini. Macam diorang tak dapat differentiate, membezakan mana satu yang betul, satu yang sebenarnya untuk dibuat konten lawak jenaka. Mana satu, mana tahu ni? Okey, kita cerita dari awal. Awal saya beli jam. Okey, itu betul. Yang RM550,000 itu betul. Dan yang kedua, nak berkahwin, itu betul. Saya dah dah deal dengan hotel Grand Hyatt Grand Hyatt Kuala Lumpur. Saya dah pergi sendiri. Dan hadiah hari jadi kan, itu masih betul. Di fasa-fasa tu masih betul. Kemudian saya sedikit marah waktu yang orang bilang waktu orang cakap saya ni gila harta orang, waktu orang cakap saya ni kikis duit di SP selama ni semua kan. Jadi waktu itu saya pun ada sedikit macam dari segi visual saya baling duit kan. Saya kata, ingatkan saya gila harta orang sangat ke? Ingatkan saya nak sangat duit orang? Saya pun ada duit sendirilah. Itu kan yang viral tu. Yang itu sebenarnya saya taklah seemosi seperti dalam video. Cuma mesejnya saya nak bagi tahu bahawa saya bukan kikis harta orang. Tak pernah lagi saya ambil RM1 pun tak pernah duit di SP. Apa-apa saya beli barang pun dipulangkan dengan resit semua. Saya ni tak suka. Saya rasa tercabar bila tentang duit orang. Saya tak boleh. Saya jenis yang berusaha sendiri. Maksudnya Iqbal, kalau orang bercakap Iqbal bergantung atas kekayaan orang, itu semua sensitif pada Iqbal. Awalnya yang agak sensitif lah sekarang. Sebab dia bertahun-tahun tau di-createkan benda tu. Kalau saya ingatlah konten-konten yang lalu, dibilang lelaki semua nak duit ini semua, dan saya tahu itu ditujukan kepada saya. Jadi saya alert, sabar sampai lah 4-5 tahun. Saya rasa ini keterlaluan. Padahal saya yang bagi duit, yang benar-benar memang betul-betul pun saya bagi duit dengan cara buat sales semua tu. Yang rekod pertama, orang pertama yang boleh buat sales yang sebanyak sampai satu hari 400,000 itu adalah saya satu-satunya. Jangan dikira waktu zaman dulu. Waktu zaman stokis itu lain. Ini zaman sekarang yang sudah bertahun, dia tidak merasa duit yang sebesar itu masuk dalam sehari. Jadi tak sama dengan sekarang. Maksudnya you memang handal, je tahu you handal dalam membuat sale ini pada ketika dahulu. Handal tak handal saya buktikan dengan cara betul. Dan konten, kalau press media semua saya sediakan jawapan apa yang profesional, yang bagaimana, yang untuk konten yang viral bagaimana, dan buat sales, buat duit macam mana, story macam mana. Orang tak nampak video yang saya record semua itu banyak dari video saya semua. Gambar-gambar dia yang viral itu dari saya. Jadi itu tak pernah disebutkan oleh saya, tak pernah diungkit sebelum ini. Tapi orang tak tahu. Dan dipusing. Saya nampak Datuk Vida. Ya, kalau tak pusing, tak apa, saya terserah je. Saya terserahlah, tak apalah. Hal-hal begitu kenapa nak ungkit? Kerja kita, memang kerja kita kan. Tapi kalau dipusing, itu jangan. Itu jangan.
Saya pantang di pusing-pusing itu. Sudah jadi fitnah. Sebab saya pun ada standard. Saya pun sebelum masuk kerja dengan DSB pun, saya sudah dapat tawaran dengan gaji 10,000, 5,000 ke atas, lebih 10 tawaran kerja. Tapi saya memilih dia kerana saya kesan dekat dia waktu itu. Dan saya juga berfikir, kalau bekerja dalam dunia berjumpa-jumpa orang ni saya seronok. Jadi saya memilih untuk DSB macam tu. Alright, kita sedang bercakap pasal DSB. Sebenarnya adakah benar spekulasi cinta di antara anda dan juga DSB? Sebab ramai kata percintaan itu tidak logik dan peperangan cyber antara anda berdua adalah tidak logik. Di awalnya nampak real, tetapi lalu banyak sangat stunt yang you all lakukan. Orang nampak itu seperti stunt. Dia nampak dah tak logik dah. Mulanya logik, lepas tu dia macam tak logik lah. Betul-betul. Tak logik tu dari saya ke yang mengatakan saya disihir, yang datang pukul 3 pagi rumah. Itu benar cerita yang betul. Dan apabila dipusing-pusing-pusing, jadilah tak logik. Yang tak logiknya adalah waktu saya berlagak sombong dipakaikan beg di airport. Itu yang tak logik dan saya tahu masyarakat pun tahu menilai itu sebab hanya sekadar konten. Dan yang sebetul-betulnya memang betul saya bukan dikena sihir. Sekarang saya okey aja. Dan pukul 3 pagi tu masih di rumah saya. Memang datang dalam pukul 2 masa tu. Dan saya betul-betul tak tahu dan betul-betul guard tu dimarah oleh bos atas. Jadi kenapa mempermainkan privasi rumah orang sehingga saya ditegur oleh orang lain. Rumah saya tu hanya ada dalam 15 ke 20 unit saja dalam itu yang duduk dalam tu, dan untuk masuk dalam tu memerlukan 2 guard. Jadi saya fikir kenapa ni masuk. Jadi saya persoalkan kepada guard, macam mana boleh lepas macam tu, sedangkan sebelum ni kalau Foodpanda mau hantar makanan pun akan dipersoal gitu, ditanya-tanya, perlu daftar semua kan. Itu saya khawatir. Dan apa ni yang terjadi sebenarnya. Itu pun 2 pagi. Mungkin dia pitih kau orang depan tu. Mungkin WPT ataupun sebab orang tengok kereta dia. Kereta ada gambar Datuk ke, jadi tak okey orang jahat. Betul tak? Betul tak? Dia VIP dia pada Wii dah. Bagi je lah. Buka macam ni ikut dia gitu kak. Tengah-tengah malam mungkin orang ingat ke rumah dia sendiri. Tak tahulah. Tapi guard tu ditukar kerja lah. Alamak, kesiannya. Kesian. Saya pula kesian kat guard tu. Saya jumpa bos, tak apa minta. Saya cuma nak alert je. Saya tak marah. Saya kata macam tu. Kesian. Tapi dipermainkan lagi. Jangan pusing. Kalau nak konten. Saya juga open untuk konten. Tapi kalau hal-hal serius tentang perkahwinan, saya dah booking dan saya dah beli emas untuk bagi kat dia. Dah bincang tema perkahwinan, nak buat tema raudah semua. Jangan main-main sebab sudah banyak 3-4 kali nak berkahwin dan tak jadi. Dah datang jumpa mak saya dulu. Dan kali ini saya rasa ini bukan. Saya tak boleh bodoh lagi. Saya kena bertindak. Jadi pada masa sama bila dah viral, kita pun naikkan nama kita lah kan. Asyik naik nama, asyik promote dia juga. Jadi lama-lama kita pun promote diri kita lah. Aku pun buat lagu kan, suara tak sedap-sedap viral kan. Ya Kak V. Saya faham. Logik tak? Bila marah, bila dipermainkan, of course kita marah. Kak V, saya pergi ke mall, orang tanya, sihat dah ke? Disihir, pergi ke KCC dah. Iqbal macam mana, sihat ke? Kena sihir semua. Saya, bagus orang ambil tahu, tapi benda-benda macam tu kan sensitif, sihir ni. Saya okey je, masih lagi boleh buat sihir semua. Cuma saya memang penat dan tak tidur banyak hari kan. Jadi kita memang nampak, kusam dan serabut juga kan. Okey, sampai bila you rasa peperangan you, kita panggil ni dah berpegang dah. Peperangan you dah Datuk Vida ni, apa yang you harapkan sebenarnya sekarang? Kita nak tahu harapan you. Macam ni. Kita special hi semua yang sedang tengok. Okey. Komen-komen lah. Okey, gini. Mula-mula tu saya okey lagi yang dia cakap sebutlah anak kita yang Cik B kacak itu adalah arahan daripada dia. Anak kita dalam Bahan. ya, dia minta, saya pun open lah.